Kenapa tiba-tiba putus tadi? Tak apa. Sambung semula. Sorry ya, Mi. Tiba-tiba putus. Okey, sambung semula. So, setiap komponen kecergasan berbeza dia punya ujian. Why? Sebabnya setiap komponen tu berbeza. Komposisi badan, daya tahan motor, daya tahan kardiovaskular, benda tu merupakan komponen-komponen yang berbeza, menguji benda-benda yang berbeza, yang dia punya tujuan, fungsi dia berbeza. Okay? Alright. So, jadi mula-mula sekali sebelum kita nak buat ujian, apa yang perlu kita buat? Mestilah ada persediaan. Okey, mestilah ada persediaan. Persediaan dia macam mana? Apa ujian yang kita nak buat? Satu. Yang kedua, tempat dia, masa dia, siapa kita punya subjek yang kita nak uji tu siapa? Atlet lumba basikal ke? Atlet lumba lari ke? Benda tu berbeza. Okey, lepas tu kita mesti bila pilih tempat tu, mestilah tempat yang sesuai. Tidaklah kita pergi buat dekat tepi jalan ke, bahaya. Okey, tepi sungai ke, tanah tak rata, tak sesuai. Okey, lepas tu bila kita dah siapkan persediaan-persediaan tu, di samping tengok tempat, tengok masa tu, kita kena sediakan juga borang-borang dia. Okey, contoh kalau kita nak buat komposisi badan punya ujian. Ujian komposisi badan ni kita kena pilih pula. Kita nak kira BMI je ke, atau kita nak buat ukur lilit pinggang ke, okey, ataupun ukuran lemak guna kaliper. So benda-benda ni semua mempengaruhi tempat dia, mempengaruhi borang yang kita nak sediakan nanti macam mana. Semua tu kita kena fikirkan sebelum kita buat ujian. Okey, lepas tu bila dah sampai, dah ada dah atlet tu kan dekat situ, apa pula yang kita kena buat? Hai Sharifah, baru bangun ke? Okey, semula. Bila dah ada atlet, so kita kena pula motivate atlet tu. Kita kena bagi tahu atlet tu kenapa kita nak kira, kenapa kita nak buat ujian komposisi badan ni. Okey, lepas tu kenapa pula kita kena buat ujian contohnya ukur lilit pinggang. Kenapa kita tak buat BMI? Kenapa kita tak buat yang lain? Ujian lipatan kulit. Kenapa kita tak buat yang tu kan? Kena terangkan kita punya objektif. Lepas tu kita kena bagi tahu. Kita kena tahu komposisi badan kita dalam tahap mana. So kita boleh tahu kita berada kat bahagian mana. Ya Sharifah, lambat. Sebab ada juga kan. Mana Naila ni, mana Bella ni, semua tak tidur, tak bangun lagi kan. Okey, habis bab ujian tu. Okey, jadinya setiap ujian tu yang kita nak buat tu mestilah ada objektif dia. Okey, so barulah kita dapat hasil dia. Apa hasil dia? Bila kita dah dapat hasil dia, kita kena tahu lah pula nak buat apa dengan hasil tu. Okey, contohnya kalau kita buat ujian komposisi badan untuk atlet gimnastik. Alright. Atlet gimnastik ni kita tahu dia tak boleh lah ada kandungan lemak yang tinggi kan. Sebabnya dia tu gimnastik. Nanti macam mana dia nak melompat, macam mana dia nak bergayut kalau dia punya komposisi badan tak tinggi. Jadinya kita kena tahu pula. Bila kita tahu dia punya lemak tu tinggi, so apa program yang kita boleh buat untuk dia supaya dia kembali cergas. Okey, supaya dia kembali pada keadaan kondisi yang normal untuk seorang atlet gimnastik. Okey, kan berbeza, atlet gimnastik berbeza dengan atlet lumba basikal. Dia berbeza pula dia punya bentuk badan dengan atlet angkat berat. Jadi semua tu berbeza. Bila berbeza, maksudnya kita kena tahulah yang mana keadaan untuk atlet gimnastik, yang mana keadaan untuk atlet lumba basikal, yang mana atlet badminton yang perlu ada. Okey, jadi kita kena tahu semua tu, barulah kita dapat buat ujian yang baik. Okey, lepas tu persediaan semua tu mesti ada, kena ada. Apa khabar? Baik.
Macam you senang nak sekarang. Senang. Saya tengah buat kelas. Tak payah pergi. Ha? Tak payah pergi sekolah. Tak payah pergi sekolah, tengah buat kelas sekarang. Balik kelas sana. Okey. Jadi kita kena sediakan peralatan-peralatan, peralatan-peralatan yang ada. Contohnya kalau kita nak buat ujian lipatan kulit, kita kena ada kaliper. Ingat, kalau siapa tak kenal kaliper, sila Google kaliper rupa macam mana. Okey, lepas tu kita kena adalah orang yang mengujinya, kena adalah orang yang diujinya, kena ada borang-borangnya. Okey, alright. So, kita pergi pada satu-satu ujian untuk setiap komponen. Cikgu akan bincangkan ujian ni secara kita ambil contoh dalam buku teks, okey. Tapi cikgu akan ceritakan jugalah sikit tentang ujian lain yang boleh kita jalankan selain daripada ada buku teks. So, alright. Yang first kali ujian untuk komposisi badan, dia ada sediakan 3 ujian BMI macam cikgu cerita tadi, nisbah, pinggang dan pinggul, dan juga lipatan kulit, ujian lipatan kulit. Okey, kalau dalam buku teks kita tengok ialah ujian lipatan kulit. Okey, ujian lipatan kulit. Objektif dia menganggar kandungan lemak dalam badan. Okey, kalau lipatan kulit dia menganggar lemak dalam badan, kalau nisbah pinggang dengan pinggul tu apa pula? Kalau indeks BMI, apa pula indeks jisim tubuh? Okey, apa pula? Jadi kita kena tahulah dia punya objektif tu. Sebabnya setiap ujian tu kadang-kadang dia menguji benda yang berbeza tapi masih lagi dalam lingkungan yang sama, iaitu komposisi badan. Okey. Alright. Lepas tu ada lokasi. Lokasi dia kenalah dalam bilik tertutup. Why? Kenapa ujian lipatan kulit kena buat dalam bilik tertutup? Kenapa? Sebabnya kita nak guna lipatan kulit kat bahagian tricep. Bahagian tricep kat mana? Lepas tu kat bahagian gastrocnemius, dekat medial cuff dia. Okey. Jadi nak angkat baju, nak angkat seluar, semua tu tak selesa, tak sesuai lah kalau kita nak buat dekat padang kan. Jadi sebab itulah kita kena buat dekat dalam bilik yang tertutup untuk menjaga maruah. Okey. Alright. Lepas tu kita kena ada pita ukur, kita kena ada pen, penanda khas. Penanda khas ni untuk kita tanda dekat mana bahagian tricep yang kita buat tadi tu. Kita tanda betul-betul. Sebabnya kita nak ambil lapisan kulit. Kita tak nak ambil otot. Okey. Bila kita nak ambil lapisan kulit, contohnya kalau macam ni kan. Kalau kita tak terus macam ni, sometimes kita terambil dia punya otot terus. So, macam mana caranya? Kita kena bila kita ambil kulit tu kan, kita kena goyang sikit supaya otot tu dia terbebas daripada kulit. Kalau macam tangan ni senang tau. Tangan ni senang sebabnya dia tak banyak otot. Otot dia semua nipis-nipis dia dekat tulang tu. Berbeza dengan kalau dekat tricep. Kalau kat tricep ni kamu rasa tricep sendiri. Macam mana cara nak dapatkan kulit? Macam mana cara nak dapatkan kulit tanpa terambil otot? Dia macam susah sikit. So kalau siapa yang dah pernah buat ujian lipatan kulit ni, dia memang satu susah, dua sakit. Okey, sebabnya dia rasa macam kena cubit, sebabnya dia nak ambil kulit tu betul-betul, dia nak ambil kulit tu betul-betul. Memang akan rasa sakit. Okey. Tapi nasib lah kan. Kita nak tahu kan. Sebabnya antara ketiga-tiga ujian, antara BMI dengan nisbah pinggang pinggul dengan lipatan kulit ni, untuk menganggar jumlah lemak dalam badan, ujian lipatan kulit ni lah yang paling betul lah. Yang paling betul boleh kita anggar betul-betul. Sebabnya dia memang kira lemak tu sendiri. Kalau nisbah pinggang dengan pinggul tu, dia tengok pinggang, dia tengok pinggul. Lepas tu kalau BMI ni dia keseluruhan badan kita. Sebab kadang-kadang ada orang yang badan dia, walaupun kita tengok dia macam badan dia macam besar je kan, tapi berat dia ringan
Kenapa? Mesti dipengaruhi oleh kandungan air dalam badan. Kalau dia spesies yang jenis orang yang suka minum air kan, kandungan air dalam badan dia mungkin tinggi. Lepas tu dia punya otot mungkin lebih kalau dia jenis orang yang suka bersenam. Otot dia lebih berbanding dengan dia punya lemak. Jadi kita tak dapat nak anggarkan betul-betul. Jadi ujian lipatan kulit ni memang kita terus pergi pada bahagian yang kita nak kira tu. Okey. Kemudian kita pergi pula pada ujian daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular ni ingat tak untuk apa? Untuk menguji jantung kita yang mengepam darah ke seluruh badan semasa kita tengah buat aktiviti. Alright. So ada banyak ujian. Lari 2.4, lari 12 minit, lari naik turun bangku 3 minit yang biasa buat dalam segak tu kan. Lepas tu ada lari ulang alik pelbagai tahap yang kita biasa panggil ujian blip. Ujian blip. Ujian blip ni bagi cikgu lah satu ujian yang cikgu rasa macam sangat tough. Dia ada banyak peringkat. So setiap kali naik satu peringkat dia akan bertambah susah. Naik satu peringkat lagi bertambah susah. So kita kena stay selama mana yang boleh supaya kita dapat naik. Kita tengok berapa tahap, sampai tahap mana kita boleh bertahan. Berlari tak henti-henti. Okey. So boleh tengok dekat muka surat 18 buku teks. Lari ulang alik pelbagai tahap ujian blip. Okey, dia ada kawasan, dia kena larian dia ialah larian 20 meter. Pergi balik. Jadi ada cara dia lah. Dia punya blip kena lari sampai ke hujung sana, lepas tu blip lagi sekali kita lari sampai sini. Sehinggalah kita dah tak dapat nak follow blip tu. Blip tu makin laju kita kena lari makin laju sehingga kita tak dapat follow, barulah kita terus ambil kita punya skor kat situ. Alright. Di samping tu kita ada larian 2.4, 2.4 km. Yang ini dia dah ada norm dia sendiri. Lari 2.4 km ni yang mana norm dia ikut berapa minit kita buat larian tu. Okey, berapa minit kita buat larian tu. Jadi mestilah orang yang habis lagi cepat, maksudnya dia lagi fit lah. Maksudnya daya tahan kardiovaskular dia lagi okey berbanding dengan orang yang sampai lambat. Biasanya normal untuk ni ialah 10 minit ke bawah untuk 2.4 km. Okey. Jadi kalau kita kamu masih still lagi dapat lari 2.4, lari bawah 10 minit, so kiranya kamu masih lagi normal lah kiranya. Ada orang boleh buat 8 minit, ada orang boleh buat 9 minit. Macam itulah. Ada orang yang kena setengah jam baru sampai. Okey. Biasalah tu, itu bergantung kepada dia punya daya tahan kardiovaskular. Okey, ujian daya tahan otot pula. Ujian daya tahan otot kita bergantung kepada otot-otot kita. Otot mana yang kita nak uji. Okey, badan kita ada banyak otot. Jantung pun sebenarnya salah satu otot juga. Sebab tu dia nama dia daya tahan kardiovaskular. Okey. Kita tengok keupayaan jantung tu. Okey, daya tahan otot. Rengkok tubi separa. Rengkok tubi separa untuk uji abdominal. Okey. Kemudian ada mendagu. Mendagu untuk uji bicep dan tricep. Plank. Plank untuk uji core muscle. Kita boleh kata latissimus dorsi, kita boleh kata kita punya oblique, kita boleh kata abdominal. Kadang-kadang quadricep pun termasuk juga. Itu ya. Dan tekan tubi. Tekan tubi biasanya lebih kepada bicep, pectoralis, bicep, macam tu ya. Okey. Cikgu harap-harap sebut-sebut nama otot ni you orang dapat bayang tau. Dekat mana abdominal? Kat perut kan. Oblique kat mana? Kat belakang. Pectoralis major kat mana? Kat depan. Okey. Itu ialah jenis otot-otot yang biasa. Otot-otot yang besar yang kamu kena tahu. Okey. Alright. So, kalau dalam buku teks muka surat 20 ni, ujian tekan tubi. Dia bagi ujian tekan tubi. Macam cara tekan tubi. Bagi cikgu, kamu semua dah biasa dah ujian tekan tubi ni kan. So, mau buat kan. Kita bincang pasal lain. Kalau ujian rengkok tubi separa pun sama juga. Sit up. Tak ada masalah. Ujian mendagu. Kalau ujian mendagu ni, yang bergayut tu. So,
sebenarnya dia bergantung pada kamu punya pegangan tau. Kalau pegangan ke depan macam ni, dia uji otot yang otot lain. Kalau kamu pegang macam ni, pada palang tu dia akan uji otot lain. Jadi dia berbeza pada pegangan, sama ada kamu uji bicep ataupun tricep. Okay, alright. Semua ujian-ujian ni sebenarnya dia ada norm dia yang tersendiri. Okey, semua ujian ada norm dia sendiri. Contoh kalau tekan tubi tadi kan, untuk lelaki umur 15 hingga 19 tahun katanya, tekan tubi yang kita lakukan selama 60 saat. Kalau cemerlang kamu boleh lakukan, kalau lelaki cemerlang kena lakukan lebih daripada 39 kiraan baru kira cemerlang. Okey, itu kalau lelaki umur 15 hingga 19 tahun. Okey. Dia berbeza dengan perempuan. Perempuan lebih daripada 33 je. Kenapa berbeza? Always. Kalau bab sukan, semua benda berbeza lelaki dan perempuan. Okey. Itu semua ditentukan oleh sebabnya komposisi badan pun berbeza, komposisi otot pun berbeza, komposisi lemak pun berbeza, semuanya berbeza, lelaki dengan perempuan. So sebab itulah bila kita tak boleh samakan lelaki dengan perempuan, dia memang tak sama. Kita memang tak sama. Sebab itulah ada acara yang perempuan ada, lelaki tak ada. Macam tu. Tapi sekarang macam semua dah ada kan. Sebab itulah juga kan, sebab itulah juga kita punya rekod 100 meter lari pecuk tu, 100 meter lari pecuk tu memang berbeza. Lelaki lain dia punya masa, perempuan lain dia punya masa. Sebab itulah tak boleh nak pertikaikan. Okey, kita pergi pada ujian keempat, itu ujian kekuatan otot. Ujian kekuatan otot ni dia menguji berapa kuat kita punya daya boleh pergi untuk melawan sesuatu halangan. Okey, daya maksimum. Alright. Kalau daya tahan otot, kita kata kita kena gerak banyak-banyak kali. Kalau kekuatan otot, kita kena gerak sekali je. Sekali tu berapa kuat kita boleh gerak. Okey. Dalam buku teks muka surat 21 ni, dia buat ujian mengukur kekuatan genggaman tangan. Yang ni kena guna alat. Okey, ini alat dia namanya dinamometer. Dinamometer ni kita genggam, dia boleh tunjuk berapa kg yang kita boleh grab dengan kita punya tangan. Okey. Jadi kita punya genggaman tangan ni otot semuanya otot kecil-kecil. So bila otot kecil-kecil ni dia punya kekuatan pun kurang. Okey. Bila kekuatan kurang, memanglah kita uji. Biasanya kita guna apa sebenarnya? Untuk sukan apa yang menggunakan genggaman tangan? Cuba ingat. Cuba fikirkan. Sukan apa yang mempunyai yang keperluan dia ialah kena kuat genggaman tangan? Sukan apa? Cuba fikir. Boleh jawab tak? Sukan apa yang memerlukan kekuatan genggaman tangan? Lontar peluru. Adakah kamu menggenggam peluru tu? Genggam tak peluru? Takkan, kita cuma pegang je kan? Hai Hadef, lewat nampak? Dah separuh jalan tau. Okey. Lontar peluru tak? Sebab lontar peluru kita just pegang gitu je peluru. Kekuatan datang daripada kita punya bicep, kita punya oblique, kita punya deltoid. Okey, bukan Sharifah, bukan lontar peluru. Okey. Tak apa Def. Jadi biasanya sukan yang memerlukan genggaman tangan ni contoh sukan yang bergayut lah. Tarik tali, betul. Tarik tali boleh. Tarik tali sebab ni kita kena genggam. Kita kena genggam dan kita kena tarik. Bukan genggaman tangan aja. Contohnya kalau tarik tali kan, bukan genggaman tangan je otot yang diperlukan. Mesti otot-otot lain pun kena kuat juga. Tapi kalau kita tak boleh genggam dengan kuat, macam mana kita nak pegang stick pada tali tu? Betul tak? Jadi tarik tali, yes, betul. Angkat berat
angkat berat. Angkat berat. Boleh juga. Walaupun dia tak angkat guna genggaman tangan pun kan, dia just pegang. Tapi nya masih lagi boleh. Sebab dia hold pada pull tu kan. Angkat berat. Lepas tu lagi ialah gimnastik. Gimnastik pun ya juga. Okey. Gimnastik pun ya juga. Sebabnya duk tengah especially yang buat ni lah, yang pada palang sejajar tu, yang itu pun memerlukan kekuatan genggaman tangan, ya. Okey. So kita pergi pada flexibility pula. Okey, flexibility, antara ujian flexibility ialah lentik belakang, squat, lunges dan juga jangkauan menunjuk. Okey, yang paling mudah sikit jangkauan menunjuk lah, yang biasa kamu pernah buat, selalu buat kan. Lepas tu lentik belakang ni ialah dalam keadaan yang macam mana kalau kamu baring, meniarap, lepas tu angkat badan. Kita akan kira dia punya ketinggian daripada dada kamu ke bawah. Okey, ke lantai. Berapa yang kamu boleh buat macam tu, berapa tinggi boleh angkat. Itu ialah ukuran dia untuk flexibility. Okey, cikgu selalu tekankan flexibility ni sangat penting, sebabnya salah satu daripada dia punya kepentingan ialah untuk mengelakkan kecederaan. Bukan aja masa kita buat aktiviti fizikal. Okey, bukan aja masa kita tengah bersukan boleh elak kecederaan. Masa kita lakukan aktiviti kat rumah biasa pun penting. Contohnya kita nak angkat barang-barang kat rumah kan. Kalau kita tak fleksibel, dia akan menyebabkan kita punya otot, kita punya sendi ni yang jarang bergerak, keras ni, jadi macam susah lah nak bergerak. Bila angkat lebih sikit je, dah sakit pinggang. Bila tersalah landing sikit je kaki, turun tangga, salah sikit kaki, landing dah patah, dah terseliuk. Tu semua sebab kurang flexibility. Jadi kita kenalah, sebenarnya flexibility ni untuk komponen kecergasan ni tak susah. Sebabnya kita cuma perlu buat regangan everyday. Bangun tidur buat, sebelum tidur buat, petang-petang ke, boleh je buat. Bila-bila masa je regangan macam-macam jenis regangan, daripada kepala sampai kaki kita boleh. Dan kita juga regangan ni, dalam kes ni kita kenalah paksa sikit diri kita, rasa susah sikit, rasa sakit sikit sekejap, sebab kita nak train. Macam mana orang cakap, no pain no gain, kan, macam tu. Tak sakit tak meningkat dia punya prestasi, kita punya prestasi. Okey. Contohnya macam kalau kita buat jangkauan menunjuk tu kan. Kalau hari ni kita buat, kita cuma capai 23. Minimum tu dek, 23 minimum. Siapa yang cuma dapat capai 23 je point tu dalam jangkauan menunjuk tu, teruk. Okey. Kita kena at least kita boleh train. Kalau macam jangkauan menunjuk ni, dia lebih kepada flexibility bahagian pinggang dan juga bahagian otot hamstring dan juga medial dan soleus. Okey, bahagian kaki, otot bahagian kaki. Jadi train lah bahagian kaki macam mana cara nak. Cuma kamu boleh buat dengan cara mencapai tangan ke kaki je pun. Sambil baring boleh, sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, bila-bila masa pun boleh, sambil goreng ikan pun boleh. Sambil tengok TV laki lah boleh. Sambil-sambil kamu duduk kat atas kerusi tu, sambil kamu belajar tu kan, cuba je angkat-angkat kaki, lepas tu rega-regangkan sikit, tak ada masalah. Okey, boleh je. Flexibility yang paling mudah sekali, paling senang sekali. Okey, kemudian kita pergi kepada kecergasan fizikal, lakuan motor. Lakuan motor, you all kena ingat, lakuan motor ni ialah satu komponen kecergasan yang memerlukan latihan. Kalau kita nak tingkatkan prestasi, kita kena latihan. Okey, kita kena latihan. Dan juga kalau kita tak ada kita punya komponen lakuan motor ni, kalau dia tak tinggi sangat pun tak apa, dia tak mengganggu kehidupan keseharian kita. Macam tu. Tapinya kalau ada lagi bagus. Kan, tidaklah atlet je yang ada kuasa, kita pun ada juga. Tidaklah atlet angkat berat je yang boleh angkat tu tong gas tu daripada dalam kereta nak masuk rumah pun tak boleh tolong mak angkatkan tong gas kan. Apa gunanya ada anak lelaki kat rumah ni. Okey. So, first sekali,
kuasa. Kuasa ialah gabungan apa kita cakap tadi, kuasa ialah gabungan antara kelajuan dan juga kotak-kotak macam tu. Ya, betul. Okey. Jadi kita kuasa ni ialah, maksud dia ialah untuk mendapatkan daya maksimum dalam satu masa yang singkat. Okey. Jadi kita ada ujian lompat tinggi menegak, melontar bola segar dan lompat jauh berdiri. Okey, so semua ni ialah supaya dapat menguji otot. Kalau melontar bola segar tu, of course lontar kita guna tangan kan. Terasa hati kami, terasa hati dah tu, tak boleh nak tolong mak kan kat rumah. Okey. Melontar bola segar guna tangan, so kita nak uji kuasa untuk otot tangan, untuk bicep ke, tricep ke, brachialis ke. Okay, lepas tu kalau lompat jauh, lompat tinggi menegak dengan lompat jauh berdiri, quadricep ke, gastrocnemius ke, tu benda-benda yang kita akan uji. Okay, setiap ujian ni dia memang kamu kena tahu ujian apa untuk setiap komponen dan juga dia punya prosedur. At least kalau dalam fikiran kita dah ada dia punya susun atur setiap ujian tu, makanya kita takkan susah lagi lah, kita boleh ingat. Ayat tu kita buat sendiri. Selagi susun atur tu elok, betul, makanya bolehlah dia bagi makan. Jangan lupa, tajuk ni tak ada lagi dalam SPM. That's why I tekankan. Okay? Alright. Kemudian kita pergi pada ujian koordinasi. Koordinasi ni ialah koordinasi antara mata, telinga, dengan anggota badan kita. Okey, mata, telinga dengan anggota badan. Bolehlah. Maksudnya kita dengar jari bunyi tak? Dengar. Okey. Kita nak jaringkan gol, kita nak jaringkan bola keranjang kan, contohnya kita dah pegang bola, kita tengok jaring tu berapa jauh, berapa tinggi, kita dah boleh agak dah berapa daya yang kita nak kenakan pada bola tu supaya kita baling bola tu melantun masuk dalam gol. Sebab itulah orang-orang yang main bola keranjang, main bola jaring ni, dia memang dia punya koordinasi, daya koordinasi dia bagus, amazing. Tak semua orang boleh baling masuk. Ada orang dia ikut nasib juga. Okey. Kalau ujian dekat dalam buku teks muka surat 24 ni ialah ujian baling dan tangkap bola tenis. Okey. Dia baling bola tenis tu pada dinding, dia tangkap balik. Itu koordinasi lah. Maksudnya dia nak mengagak. Dia nak agak bola tu kena dinding, dekat mana bola tu datang balik semula pada dia. Rendah ke tinggi ke, boleh tangkap. Okey. Jadi pandang kat mata dan translate kat otak macam biasa kamu punya sistem saraf. Lepas tu bergerak pada tangan, tangkap dekat mana yang ada, dekat mana tempat yang kita rasa. Inilah koordinasi ni memang perlu latihan lah. Koordinasi ni memang cikgu tak boleh macam, memang kalau siapa yang main bola jaring kan, dia pun tahu baling bola pun sometimes kenapa ada orang baling bola daripada kawan ke kawan ni terlebih kuat. Kawan duduk kat depan dia pergi baling jauh ke belakang. Kenapa? Tu koordinasi tak bagus lah tu. Tak dapat nak agak, confuse kan. Sepatutnya baling slow, pergi baling laju, pergi baling kuat, pergi baling tinggi, kawan tu pendek. Itulah kepentingan koordinasi ni. Okey, yang ketiga ialah ujian imbangan yang membantu mengukur keupayaan untuk mengekalkan dan mengawal keseimbangan badan dalam keadaan pegun atau bergerak. Okey, cikgu selalu tekankan imbangan ni bergerak pun kena imbang, tak bergerak pun kena imbang. Kenapa? Tak bergerak, of course lah, kalau kita berdiri kita kena imbang. Okey, lurus, badan lurus, tegak. Tapi kalau kita bergerak, contoh berjalan, kalau badan kita berjalan tak imbang, mestilah jatuh. Contoh berjalan dekat atas titi kan, kalau kamu berjalan atas titi tak imbang, jatuh kan. Cuba bayangkan. Jadi pentingnya
keseimbangan ni bukan dalam sukan aja, dalam kehidupan seharian pun penting juga. Nak tak kamu tengah jalan kat mall, tiba-tiba rasa rasa nak jatuh atas orang, buat malu aja kan. Jadi keseimbangan pun penting juga. Kalau dalam ujian muka surat 25 ni, kita buat ujian di Riam Bangau. Cikgu selalu buat ujian ni kalau dalam kelas PJK. Kelas PJK cikgu suka buat ujian di Riam Bangau. Siapa paling lama sekali, I bagi hadiah lah dalam RM2 ke kan. Okey lah tu. Jadi penting sebab apa tadi? Dapat mengawal keseimbangan badan. So imbangan ni pun kita dapat training juga. Ada orang dia punya imbangan badan. Hai Ashwin, kau tak pergi Google Meet Science ke? Ashwin ni. Okey, imbangan badan ni alamak, cikgu tegur Ashwin, cikgu lupa pula apa cakap tadi. Tak apalah. Okey, kita teruskan pada ujian masa reaksi. Ujian masa reaksi bertujuan untuk mengukur keupayaan bertindak balas terhadap suatu rangsangan. Dengar je bunyi, terus pandang. Nampak je bola datang, sama ada terus tangkap atau terus elak. Okey, itu ialah masa reaksi. Mesti bergerak pantas, sepantas-pantasnya. Kita ada banyak jenis ujian masa reaksi yang boleh kita buat. Contohnya kalau kita tengok ni, ujian masa reaksi pilihan dan ujian masa reaksi tangan. Boringnya ujian ni. Tak apa. So boleh google lagi ujian masa reaksi, banyak lagi masa reaksi yang boleh buat. Cikgu suka kalau dekat masa cikgu dekat universiti hari tu, dia ada ujian yang tahu macam game tahu, yang macam biasa kat tempat permainan tu, yang bila keluar je binatang tu, pop kita tepek kat situ, pop kita tepek tempat-tempat yang mana keluar kan. Yang itu pun masa reaksi juga. Kita tengok, kita koordinasi, dia gabungan lah, koordinasi mata pop tergerak. Dekat sana pula pop sana, dekat bawah pula. Itu permainan yang bagus sebenarnya, sebabnya dia menguji macam-macam komponen sebenarnya. Koordinasi pun diuji, masa reaksi pun diuji, ketangkasan pun diuji. Bagus tu. Kalau kamu pergi main lepas PKP okey. Kamu main lepas ni, make sure pakai sanitizer, tapi mainlah game tu. Bagus untuk kita punya kecergasan. Okey, next yang kelima ialah ujian ketangkasan. Ujian ketangkasan ni ujian larian T, ada ujian lari 100 meter. Biasalah tu kamu boleh baca, sebabnya dia teknikal sikit je cara buat ujian T tu. Macam tu je. Ambil ujian yang mudah untuk kamu ingat, kemudian ingat supaya bila ada soalan nanti, apakah jenis ujian untuk kuasa contohnya, bagaimana cara kita nak menguji kuasa. So kamu dah ada dah ujian lompat tinggi berdiri, macam mana cara dia, kena ada pita pengukur lah, apalah, boleh kena ukur tinggi, kena lompat kat tiang lah, kena guna kapuk. Okey, jadi kamu dah dapat jawab. Kalau ada orang nak buat ujian lompat jauh berdiri, kan ada pita pengukur, kena suruh lompat ke depan, tak boleh lari macam lompat jauh biasa. Dia kena lompat jauh berdiri ni, dia memang berdiri je, lompat ke depan. Okey, jadi bila kamu dah tahu, kamu boleh jawab dengan lancar. Ayat tu tak payah hafal satu-satu, ayat tu kau fikir je, tulis je ayat sendiri, asalkan cikgu faham. Janji tak campur BMBI kan. Alright. Okey, yang terakhir ialah ujian kelajuan. Ujian kelajuan mengukur keupayaan seorang berlari pecut dari kedudukan statik sejauh 30 meter. Okey, yang ni lari pecut 30 meter lah. Lepas tu kita kira saat dia berapa saat. Okey, macam biasa cikgu kata ada norm. Bila ada norm ni, kita bergantung pada norm untuk tengok sama ada kita ni cukup cergas ke tak. Okey, alright. So kita sambung sikit lagi kepada prinsip latihan fizikal. Prinsip latihan fizikal sportif. Ingat, sportif ada specificity, progressive, overload. R for reversibility, R for rest and recovery, T for tedium, I untuk individualize, V untuk variability, E untuk enjoyment. So 2, 4, 6, 8, 9 prinsip latihan ni kena ingat dia punya maksud
supaya kita tahu apa dia punya kegunaan. Sebabnya kan once kita dah ingat dia punya maksud, macam yang kita dah buat dalam kita punya amali sebelum ni kan. Sekejap. Okey. Macam kita dah buat dalam amali kita sebelum ni kan, bila kita tahu kekhususan tu untuk apa yang dikhususkan, so kita tahulah objektif dia, kita tahu kenapa kita nak buat kekhususan, lepas tu kita tahu apa hasilnya yang akan kita dapat kan. Jadi 9 prinsip latihan ni memang sangat penting untuk kamu ingat. Sebabnya nanti kalau dia minta kita buat ujian, kita buat latihan, jadual latihan pun kena tahu juga spesifisiti ni macam mana. Kalau pemain bola sepak, latihan apa yang kita kena buat. Kalau pemain lomba basikal, mestilah kita nak suruh dia kayu basikal kan. Itu spesifisiti. Lepas tu kena ada plaktadium dia, ada rest and recovery dia. Walaupun kita tak tahu exact masa dia kalau untuk rest recovery contohnya, tapi kita tahu dia perlukan rest and recovery, dia perlukan rehat. Train 2 hari, rehat 1 hari, train 3 hari, rehat 1 hari. Okey, jadi itu ialah contoh rest and recovery. Untuk apa rest and recovery tadi? Untuk badan mengadaptasi dengan latihan. Alright. Okey, so dah habis dah kita punya okey, dah habis dah kita punya ni. Jadi setakat ni actually cikgu pun bawa juga buku cikgu. Lepas tu buku cikgu ni kan dah terkoyak. You all tengok, cikgu lagi berguna buku ni lebih pada you all lagi. Nanti kena selotip buku ni. Okey, jadinya macam mana dengan kelas hari ni? Cikgu harap you all dapat tambah ilmu kan. Nanti cikgu akan save juga live ni untuk kawan-kawan kamu yang tak bangun tidur lagi tu, yang agaknya tiba-tiba lah internet dia slow kot hari ni, tak dapat nak join live kan. So jangan lupa buka link site macam biasa. Cikgu dah sediakan beberapa video lain untuk kita punya tajuk hari ni. Gigih I buat video tau. Lepas tu ada homework kita guna buku latihan yang cikgu dah bagi tu je ya. Jangan lupa buku tu tolong guna dengan sebaik-baiknya, especially masa cuti ni. Tengah-tengah duduk-duduk tu, bawa buku teks semua cikgu dah bagi kan. Bawa buku teks, buka, tengok tajuk mana yang kamu rasa kamu nak study. Sebabnya soalan dia semua bukan standard SPM punya soalan tu semuanya berdasarkan pada buku teks je. So once kamu dah faham soalan tentang buku teks, kita bolehlah jawab apa-apa soalan yang berkaitan kan. Doakan kita cepat buka sekolah semula, so cikgu dapat fotokopi buku lain. Cikgu dapat bagi soalan-soalan lain lah kan, yang berkaitan, supaya kita dapat buat ulang kaji lagi bagus lah. Sebabnya trial pun you all belum ambil lagi. Cikgu risau, you all tak tahu dah risau ke tak kan. Okay, so sampai sini je lah. So siapa yang belum breakfast, pergi breakfast. Siapa belum mandi, pergi mandi. After ni ada kelas lagi kan. Jangan tuang kelas, masuk kelas semuanya ikut jadual betul-betul. Banyak lama pun sampai 12.30 je kan. Okay, tu je lah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh PM cikgu terus lah. Nanti cikgu bagi sama cikgu bagi penyelesaian ke, cikgu buat video ke, tolong jawabkan. Macam itulah. Ya, Hadef, kamu tu risau, masalahnya bercakap pun tak habis juga. Study jangan lupa. Okay, alright. So nanti kalau ada apa-apa soalan PM, so cikgu boleh jawab dalam IG ke, dalam video ke, YouTube ke, cikgu bagi nanti. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak. Semoga hari kamu indah saja semasa ini. Makan, jangan lupa petang-petang buat tabata ke apa ke, kasi cegas sikit badan. Okay, kuatnya bunyi motor tu. Alright, terima kasih.
Bye-bye.